Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi la yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini, Sabtu 17 Syawal 1442 bersamaan 29/5/2021, insya-Allah ini adalah merupakan siri yang ke-15 tafsir surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya, surah yang ke-21, juzuk yang ke-17. Juzuk yang ke-17. Permulaan perbincangan kita ayat 106 berakhir 112, yakni berakhirnya surah ini, insya-Allah. Bagi jemaah yang pegang tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surat 687. 687. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. Ayat ini sebagai penutup kepada perbincangan-perbincangan kita yang lepas. Inna fi hadza la balaghan liqaumin 'abidin. Sesungguhnya Al-Quran ini mengandungi keterangan-keterangan yang cukup bagi orang yang cita-citanya mengerjakan ibadat kepada Allah dengan berilmu. Para jemaah sekalian, dari awal surah sehingga ke akhir surah ini, kita telah pun mendengar kisah 14 orang Nabi yang menjadi dalil tentang agama yang
diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla, nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimussalatu wassalam itu, iaitulah agama tauhid. Landasannya satu je, iaitulah tauhid kepada Allah dan menghilangkan syirik atas dunia ini. Maka kita nampak surah ini mengandungi hikmah-hikmah, dalil-dalil keesaan Allah Azza wa Jalla dan juga qasas, cerita-cerita yang menunjukkan keagungan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla dan menunjukkan agama ini hanyalah satu. Walaupun berbeza masa, jarak, zaman yang jauh-jauh, bukannya beza setahun dua tu, beratus tahun, mungkin 1000 tahun perbezaan antara nabi-nabi itu. Tapi dia punya siak, satu je dia punya landasan, iaitulah landasan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, akhirnya sebagai penutup Allah sebut kitab kita ni Al-Quran. Inna fi hadzal Quran, inna fi hadza ay fi hadzal Quran, yang kami turunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la balaghan ay la kifayatan, cukuplah, memadai bagi orang yang mempunyai akal fikiran untuk mengetahui, untuk menginsafi bahawa dakwah nabi-nabi alaihimussalatu wassalam itu dakwah yang benar. Semua perkara yang kamu dengar itu balaghan ay la kifayah, menjadi satu benda, perkara yang cukup, bekalan yang boleh yang cukup untuk menyampaikan kamu mencapai kebaikan dunia dan juga di akhirat. Cukup dengan Al-Quran. Karena itu kata di para ulama, manittaba'al Quran wa amila bihi. Tulis kata-kata ini. Sesiapa yang mengikut petunjuk Al-Quran dan beramal dengan dia, kana al-Quran balaghahu ilal jannah, mana Quran itu menjadi penjamin, pemimpin, pemandu untuk dia sampai ke syurga, insya-Allah. Untuk dia sampai kepada keredaan Allah Azza wa Jalla, untuk dia sampai menjejakkan kaki ke ila dari karamatihi, negeri yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan rahmat, janji Allah Azza wa Jalla. Maka siapa dia nak selamat, ambillah Al-Quran. Siapa nak selamat, berpandulah hidup dia dengan Al-Quran di dalam ibadatnya, dalam muamalahnya, dalam akhlaknya. Quran lengkap. Karena itu kata para ulama, siapa yang Al-Quran bukan panduan dia, Al-Quran tidak menjadi pemandu kepada dia, maka dia tidak akan sampai ke jalan yang selamat di dunia dan juga di akhirat. Allahu Akbar. Siapa nak selamat, mana dia pergi? Berdasarkan Quran, berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quran itu dalam surah Al-Isra yang kita belajar dulu, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Kita dah bincang panjang di sana. Sesungguhnya Al-Quran itu petunjuk ke jalan yang teguh, ke jalan yang lurus. Di awal surah Al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Quran ini tidak ada syak ragu padanya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah para jemaah sekalian, mudah-mudahan sedikit sumbangan yang Al-Faqir Abu Anas sampaikan ini menjadi asbab kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk mendapat panduan hidup dari Al-Quran, dan juga menjadi sebab kita kuat semangat untuk mengkaji, mengorek Al-Quran, untuk bertadabbur Quran, untuk belajar Al-Quran, memahami Al-Quran dan beramal dengan Quran, insya-Allah.
Baiklah para jemaah sekalian, itu ayat 106. Sekarang kita berpindah kepada ayat 107, iaitu sifat dakwah landasan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi bawa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahu akbar. Allah Taala sebut dalam ayat ini, sesungguhnya dan tiadalah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Ayat ini menjadi slogan ataupun syiar kepada perjalanan agama ini, iaitulah agama rahmah, kasih sayang, lil alamin ay li jami'il khalq, kepada semua makhluk. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukan diutuskan kepada Arab, kepada kumpulan tu kumpulan ni, tapi lil alamin, risalah dia kepada seluruh alam. Bagaimana kita nak faham risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni disuruh kepada Arab, sedangkan bahasa Quran dia pun bahasa Arab? Kenapa tak turun dengan 10 bahasa? Inggeris ada, Jepun ada. Maka kita mengatakan bahasa Arab ni bahasa international, bahasa yang boleh dipahami oleh seluruh manusia, yang belajarnya boleh. Karena itu para jemaah sekalian, kita tengok bahasa Arab ni bahasa yang menyatukan manusia. Bahasa yang menyatukan manusia. Baik. Sebelum kita pergi kepada huraian lebih panjang tentang konsep rahmatan lil alamin, tuan-tuan boleh tengok nota 101 di bawah. Yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla kepada penduduk dunia seluruhnya. Kepada penduduk dunia seluruhnya, Arabnya, Ajamnya, Melayunya, Jawanya, tak ada, semuanya. Sebagai rahmat dan nikmat yang besar. Sesiapa yang beriman dan menurut syariat Islam yang disampaikannya, selamatlah dia di dunia dan juga di akhirat. Dan sesiapa yang kufur engkar, celakalah dia dunia dan akhirat. Sekarang ni kita cuba nak memahami konsep rahmatan lil alamin. Maknanya konsep rahmatan lil alamin ni kepada siapa? Kepada seluruh alam, yang mukminnya, yang kafirnya, jinnya dan manusianya semua mendapat rahmat daripada kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu panggil. Rahmat di sini dua dimensi. Pelajar-pelajar boleh tanda. Rahmat ini dua dimensi. Yang pertama, Nabi sendiri itu. Nabi sendiri bersifat rahmat. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah Ta'ala gambarkan sifat Nabi. Harisun alaikum, sangat gemar, sangat suka, sangat loba Nabi SAW untuk kamu semua beriman kepada apa yang dibawa. Haris bil mu'minina raufur rahim, dan dengan orang mukmin, orang yang beriman, raufur rahim, sangat kasihan belas, sangat penyayang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka di sinilah kata di para ulama Islam, sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersifat rahmatan lil alamin. Apa dia maksud dia? Kita tengok dalam hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat datang. Qila ya Rasulullah ud'u 'alal musyrikin. Rasulullah, doalah kebinasaan kepada orang kafir ni. Biar binasa.
Mereka duk khianat kepada kita, duk menganiaya orang-orang Islam dan macam-macam kerenah yang mereka buat, binasakan mereka. Nabi kata apa? Dengar tuan-tuan dan para jemaah sekalian. Nabi kata, qul inni qala sallallahu alaihi wasallam inni lam ub'atsu la'anan. Aku tidak dibangkitkan untuk melaknat orang, untuk mencerca orang, untuk mengata orang, untuk membuat tuduhan-tuduhan jahat kepada orang. Wa innama bu'istu rahmatan. Sesungguhnya aku dibangkit oleh Allah Azza wa Jalla sebagai pembawa rahmat. Pembawa rahmat pada apa? Aslur rahmah. Tanda tuan-tuan. Asal rahmat itu iaitulah tauhid kepada Allah Azza wa Jalla wal bara'atu minasyirki, dan bebaskan diri dari bentuk syirik. Itu makna rahmat. Rahmat yang paling besar yang Nabi kita bawa, rahmat iaitulah tauhid kepada Allah Azza wa Jalla dan melepaskan diri, membebaskan diri dari sebarang bentuk syirik. Kenapa kita kata tauhid itu rahmat? Sebab apa? Sebab bila orang ni bertauhid, beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka rahmat Allah akan kena kepada dia. Apa yang kena kepada dia itu, iaitu mereka tidak lagi akan diseksa oleh Allah Azza wa Jalla. Itu makna rahmat. Rahmat Allah Ta'ala daripada mana? Daripada segala bentuk syirik, iaitu rahmat tauhid. Sebab dalam ayat Quran, dalam surah Luqman, menceritakan bahawa inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah merupakan kezaliman yang sangat besar. Zalim yang paling besar di mana? Berlakunya syirik terhadap Allah Azza wa Jalla, maka itu dia panggil zalim. Kalau nak tengok orang zalim dalam sudut akidahnya, iaitu zalim dalam bentuk akidah, melakukan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla, melakukan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Maka rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menyelamatkan manusia daripada neraka, itulah rahmat yang paling besar. Allahu akbar. Nabi rahmatal alamin bermakna dia bawa rahmat, manfaat dia kepada seluruh apa? Seluruh alam. Orang tanya, ya orang mukmin dapat juga nikmat kan? Orang kafir itu macam mana? Ni soalan menarik ni. Dia kata bagaimana kita nak memahami bahawa rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kena kepada orang kafir. Para jemaah sekalian, orang kafir di zaman dahulu, zaman mana? Zaman sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka derhaka kepada Nabi, bila mereka langgar peraturan yang dibawa oleh Nabi mereka, mereka akan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla di hadapan Nabi. Dia panggil azab istisal. Itu bahasa Arab kata. Azab istisal, makna Arab dia panggil total. Mati terus, semua sekali. Satu bandar, satu negeri, satu kampung, semuanya mati. Di hadapan Nabi mereka. Cuma mungkin Nabi keluar daripada kawasan ini seperti kaum Lut. Malaikat datang pada malam tu, Lut keluar pada malam ini juga. Wala yaltafi, jangan paling ke belakang, terus pergi. Besok, bahasa kita sekarang nak kata lockdown ke apa dia. Yang pentingnya total dia punya kebinasaan. Tapi mari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah lewatkan. Allah tangguhkan hukuman ke atas penderhaka-penderhaka walaupun mereka jahat, walaupun mereka melakukan syirik, walaupun mereka menganiaya orang Islam, tapi Allah Ta'ala tak jatuhkan hukuman segera, diberi peluang kepada mereka, sehinggalah sampai kepada saat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetapkan. Sebagaimana kerenah-kerenah jahat yang dia buat oleh Abu Jahal dengan geng-geng dia terhadap sahabat-sahabat Nabi di Mekah, Ammar, keluarga Yasir, bahkan Nabi SAW sendiri
dihina sebegitu rupa, dicampak salah jazur, orang panggil ni apa ni, perut lembu unta di atas kepala Nabi yang Nabi sedang sujud. Tapi tidak dijatuhkan hukuman sehinggalah Abu Jahal bertemu dengan Nabi sallallahu dalam peperangan Badar. Bila? Tahun yang kedua hijrah. Bulan Ramadan. Bermakna tempoh di antara kejahatan yang mereka buat di Mekah dengan kematian mereka di Badar 10 tahun lebih. Itu dia panggil rahmatnya. Mereka tidak dibinasakan seluruhnya dan mereka juga tidak dijatuhkan hukuman, segera diberi tempoh. Mudah-mudahan dengan rahmatan lil alamin ini ramai yang selamat. Alhamdulillah. Tuan-tuan bayangkan Abu Jahal dengan geng dia mati dalam peperangan Badar tahun yang kedua. Tahun yang ketiga Abu Sufyan memimpin tentera serang Nabi di Madinah. Tahun yang kelima serangan yang terakhir. Tahun yang ke-8 Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu tengok manusia berduyun-duyun masuk Islam, bermakna kalaulah hukuman awal diambil ke atas orang Mekah, mati habis. Tapi oleh kerana tidak dijatuhkan hukuman, ramai yang masuk Islam, yang mati tak Islam tidak ramai. Rahmatan lil alamin. Baik para jemaah sekalian, timbul lagi soalan. Allah Ta'ala sebut dalam beberapa ayat, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Kami tak jadikan dalam agama ini haraj, susah, masyakah. Suratul Hajj ayat 78. Ketika kita sedang berpuasa, Allah Ta'ala sebut dalam ayat surah Al-Baqarah 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah Ta'ala nak kamu tu senang, tak nak kamu susah. Maka disyariatnya puasa. Kalau sakit boleh buka, musafir boleh berbuka, ganti hari lain. Hadza ini panggil taisir. Betapa mudahnya agama itu. Tapi ada juga orang kata, ialah mudah-mudah pun syariat ia berat. Contohnya, kalau orang bunuh orang, al-qisas, kita boleh balas bunuh. Kalau orang mencuri, kena potong tangan. Orang berzina, yang muda-muda, yang belum kahwin kena sebat, yang kahwin direjam. Mana rahmatan lil alamin? Sudah. Tuan-tuan dan puan-puan, orang yang tak belajar tafsir, yang tak belajar hikmah syariat, mereka akan kata sedemikian. Tapi bila kita belajar tentang hudud, saya ada siar satu makalah, iaitulah jawapan kepada golongan sekular yang menghina hukum hudud. Ada pamphlet kita buat. Ana ambil daripada kitab Fiqh Manhaji. Kita tolong keluarkan bab ini saja supaya para jemaah boleh memahami bagaimana kita nak faham masalah ini. Dan sebuah buku yang saya terjemahkan, usaha dia terjemahkan, nama dia Keindahan Islam. Ambil buku ni tuan-tuan. Nama dia Keindahan Islam. Kita sudah memberi sebahagian ataupun sedikit, secebis jawapan tentang keindahan syariat ini. Kenapa ada qisas, kenapa adanya undang-undang sebat, kenapa ada undang-undang potong tangan. Ini semua memberi jawapan-jawapan bahawa orang yang zalim, yang khianat kepada orang, mencabut nyawa orang, kenapa kita tak boleh cabut nyawa dia? Yang jadi masalah sekarang ni, penjara-penjara kita penuh. Sebab apa? Sebab ada yang dipenjarakan sampai 10 tahun, 20 tahun, 60 tahun, 100 tahun. Seorang pendakwah di Palestin dipenjarakan 500 tahun. Dia pun tahu, tak ada umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam 500 tahun. Tapi nak ceritanya, betapa zalimnya mereka. Tapi kalau mengikut undang-undang Islam, tak panjang dalam penjara. Qisas, cukup syarat dia, kenapa nak penjara seumur hidup? Mati je lah. Pencuri di penjara berpuluh tahun, kenapa? Potongnya tangan dia keluar. Orang rogo 20 tahun penjara, kenapa? Dia sudah kahwin, dia sudah ada anak, sudah cucu, matikan dia. Maknanya, kita nampak keindahan syariat itu duduk di mana? Jadi para jemaah sekalian, itu di antara secebis yang kita nak kata. Ada juga orang kata, dia kata, kalaulah Nabi tak hadir, tak ada pula orang kafir. Ini menarik juga ni, soalan ni.
Dia kata kalaulah Nabi tak hadir, tak ada orang kafir. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Isra ayat 15, "Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak mengazabkan mana-mana kaum sehingga kami bangkit Rasul. Oleh kerana Rasul datang, maka mereka kena azab. Macam mana kita nak jawab? Jawabnya macam jawapan tadilah. Jawapannya, kedatangan Nabi SAW. Walaupun ada orang kafir, tapi mereka tidak dibinasakan secara total, secara keseluruhan. Sebab sifat Nabi rahmatan lil alamin. Baik, setakat itu dulu. Kalau orang kata, orang bawa slogan rahmatan lil alamin, kita tak boleh laksana hukum hudud. Sebab hukum hudud ni keras. Kita tak boleh nak menyekat kebebasan sebab ini hak human right. Banyak right, kita kata itu menyalahgunakan slogan rahmatan lil alamin untuk nak menghalalkan tindakan kita yang tak mahu melaksanakan syariat. Hati-hati tuan-tuan. Ayat ini besar, pemahamannya perlu diluruskan. Jangan diberi tangan-tangan sekular, tangan-tangan liberal bermain di sebalik apa? Di sebalik ayat Al-Quran yang sangat mulia ini, cukup berbahaya, cukup tidak baik kepada orang yang melakukannya, wal'iyazbillah. Baik, setakat itu dulu kita bincang tentang rahmatan lil alamin. Kita pergi kepada ayat yang berikutnya, ayat 108. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Fahal antum muslimun. Qul ya Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada puak-puak kafir. Sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku mengenai ketuhanan ialah bahawa Tuhan kamu yang berhak disembah, dipuja, dipuji ialah Tuhan yang bersifat asa. Tuhan yang bersifat asa. Maka adakah kamu mahu menurut apa yang diwahyukan kepadaku? Mau nak ikut Allah Ta'ala wahyu kepada aku, akan nak ikut apa yang dibawa oleh syaitan? La. Tengok ayat 1002. Yakni terangkanlah kepada umat manusia bahawasanya asas agama Islam yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepadaku ialah tauhid. Asasnya tauhid. Mengesahkan Allah Tuhan yang menjadikan sekalian makhluk. Maka hendaklah kamu mematuhi perintahnya dan menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Nah, itu arahan Allah Azza wa Jalla. Adakah kamu mustaslimuna li tauhidillah? Adakah kamu semua menyerah diri untuk melakukan tauhid kepada Allah? Tunduk dan taat kepada perintah Allah Azza wa Jalla? Melakukan ibadat kepada Allah semata-mata setelah diberi penjelasan, setelah diberi huraian? Adakah masih ada lagi orang yang kerah kepala, yang degil tak dengar kata, yang masih kufur engkar? Itu ayat soal. Fahal antum muslimun? Mu terima ke tidak? Kamu tunduk ke tidak? Kamu akur ke tidak? Atau masih lagi keras kepala? Fakul. Baik. Kalau tak mau juga, nak lawan juga, apa jadi? Tengok ayat 109. Fa in tawallaw faqul azantukum ala sawa. Fa in a'rada an-nasu 'anil Islam. Jika sekiranya mereka berpaling engkar, maka katakanlah, aku telah memberitahu kepada kamu apa yang diwahyukan kepadaku. Aku hanya menyampaikan kepada kamu apa yang telah disampaikan oleh Allah kepada aku. Aku bukannya pereka sendiri, kan? Bukannya boleh buat sendiri undang-undang ataupun peraturan
Aku hanya menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa in adri aqaribun am ba'idun ma tu'adun. Jadi aku sampai kepada kamu apa yang diwahyukan kepadaku dengan keterangan yang jelas untuk kita bersama. Al-Quran ini jelas. Allah SWT turun kepada kita, dihuraikan oleh Nabi SAW, disambung oleh para sahabat, disambung oleh ulama-ulama kemudian sampai hari ini pun kita tengok berpuluh-puluh jilid tafsir Quran yang baru-baru dikeluarkan sehingga kita beli pun letih kita nak letak kat mana di rumah, besar-besar. Dan aku tidak mengetahui sama ada balasan buruk yang dijanjikan kerana keingkaran kamu itu sudah dekat atau masih jauh. Jadi Nabi kata, aku tak tahu azab yang Allah nak timpa kamu itu dekat ataupun jauh. Tengok nota di bawah. 1003. Yakni, jika mereka enggan beriman, tak mau juga beriman, maka katakanlah kepada mereka secara terbuka. Mana kita bukan nak sembunyi-sembunyi lagi. Kita direct cakap dengan dia. Bahawa itulah ajaran Islam yang diwahyukan kepadaku. Dan aku aku bersih. Aku bersih dari perbuatan syirik yang kamu lakukan itu. Mana aku tak bersekongkong langsung dengan perbuatan syirik yang kamu lakukan itu. Tak ada. Aku tidak mengetahui bila kedatangnya saat kebinasaan kamu itu. Tetapi kesudahannya Islam dan umat Islam tetap akan berjaya. Aku tak tahu bila tarikh kebinasaan kamu, ketewasan kamu. Maknanya Nabi SAW beritahu kepada kita, aku tak tahu bila akan berlakunya perkara-perkara tersebut. Sebab itulah para jemaah sekalian, ini kita duk tengok orang duk sebar. Sebar apa? Duk sebar, konon-kononnya lah, Syekh Fulan mengatakan bahawa Israel akan hilang pada tahun sekian-sekian. Kita kata, kita tak tahu tarikh kebinasaan tu bila. Ataupun orang duk sebar, tarikh berlakunya kiamat. Ada orang hantar mari dalam sebuah buku Matali'ul Anwar mengatakan ramalan Tok Syekh ni, dunia ini tak lebih daripada 1,500 tahun. Sekarang ni 1,440, mana ada 60 tahun lagi depan kita akan berlakunya kiamat. Tuan-tuan, para muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian. Dalam masalah penetapan tarikh kiamat, kita berpandulah kepada hadis Nabi SAW dengan Jibril. Bila Jibril tanya Nabi, mata sa'ah, bila kiamat? Nabi SAW berkata putus, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya bukan lebih tahu daripada yang bertanya. Maknanya, malaikat Jibril, kalau kamu tak tahu, aku juga tidak tahu. Sebab dia termasuk di bawah ilmu Allah. Allah Ta'ala simpan ilmu tentang mata ya'lamul ghaib, yang tahu benar ghaib, bila berlaku kiamat, itu di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla, ilmu yang Allah tak wahyukan kepada Nabi. Sebab itu Nabi hanya boleh menceritakan kepada kita tentang amaratis sa'ah, tanda-tanda bila nak berlakunya kiamat. Maka para jemaah sekalian, kita jangan sibuk mencari tarikh kiamat. Tulis kata-kata para pendakwah, dia kata kita jangan sibuk mencari tarikh kiamat, tetapi kita sibukkan diri kita membuat persiapan untuk bertemu hari kiamat. Ingat, jangan sibukkan diri mencari tarikh kiamat. Sebab kalau cari pun, itu semua teori, itu semua andaian-andaian dalam bahasa Arab, bahasa Quran, dalam surah Kahfi dia panggil rajman bil ghaib. Duk cakap benda ghaib kita tak tahu. Tetapi yang pasti bagi kita, iaitulah membuat persiapan bagaimana menghadapi kematian. Itu yang pasti. Jadi sama ada kiamat besar. Kiamat besar. Apa dia kiamat besar? Kiamat hak sangkakala tiup Israfil. Ataupun kiamat individu. Yang pasti kita akan mati.
kita dah banyak dah cerita tentang kematian-kematian. Mudah-mudahan menjadi motivasi untuk menaikkan semangat kita, menguatkan kita, membuat persiapan rapi menghadapi saat kematian yang pasti akan tiba bila-bila masa kepada setiap orang, setiap individu akan menghadapi saat kiamat yang bila-bila je akan berlaku. Dekat ataupun jauh? Jawabnya dekat. Tidak jauh. Allahu Akbar. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat 110. Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun. Sesungguhnya Allah mengetahui akan perkataan yang kamu sebutkan dengan terus terang. Allah Ta'ala sifat dia mengetahui segala perkara yang kita zahirkan dan juga mengetahui apa yang kamu sembunyikan dalam hati, lintasan hati, khayalan, cita-cita, apa saja Allah tahu. Yakni, tengok nota 1004, yakni Allah jua yang mengetahui akan kata nista yang kamu ucapkan terhadap Islam. Ini untuk orang kafir lah. Orang kafir mengatakan kepada orang Islam macam-macam, dan dialah jua yang mengetahui akan perasaan dendam dan permusuhan yang kamu sembunyikan dalam hati terhadap orang-orang Islam. Allah jua yang akan membalas kamu dengan balasan yang sepadan. Allah Ta'ala saja yang membalas perbuatan kamu mengikut apa yang kamu lakukan. Jadi di sini kita faham bahawa ilmu Allah Ta'ala sangat luas. Allah SWT mengetahui segala perkara yang berlaku, yang zahirnya, yang batinnya, yang tersembunyinya, yang nyatanya. Maka kalau kita yakin sifat Allah Ta'ala mengetahui, alim, khabir, di sinilah kita tak akan buat maksiat, kita tak akan buat mungkar, kita tak akan buat khianat kepada orang. Sebab apa? Kita tahu semua perkara yang kita ucapkan itu di bawah ilmu Allah yang sudah pasti di akhirat nanti ada pembalasannya sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, ada balasan. Bila kita tahu ada balasan, bermakna jangan berani-berani untuk melanggar peraturan Allah Azza wa Jalla. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat 111. Wa in adri la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ila hin. Ai qul ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak mengetahui mengapa dilambatkan balasan buruk yang dijanjikan kepada kamu itu. Aku tak tahu apa sebab, apa hikmah Allah Ta'ala lambatkan. Abu Jahal berlawan dengan Nabi sudah 12 tahun lebih di Mekah, campur lagi setahun setengah di Madinah, maknanya hampir 14 tahun berlawan. Barulah dia mati. Kenapa dilewatkan? Kenapa dilambatkan hukuman? Tadilah. Sebabnya Nabi itu sendiri rahmatan lil alamin. Kalau Nabi lain tak sampai 3 tahun. Mati habis buat kafir itu kan. Tapi oleh kerana Nabi kita rahmatan lil alamin. Tengok. Jangan-jangan. La'alla. Boleh jadi. Ini bahasa terjemahan orang lama ni menarik. Jangan-jangan lambatnya menjadi satu sebab yang menambahkan azab kamu. Boleh jadi Allah Ta'ala beri panjang umur, lama perlawanan sebab nak besarkan lagi dosa kesalahan kamu, wal'iyazbillah. Dan di samping itu memberi kamu kesenangan hidup hingga ke suatu masa yang tertentu. Dalam bahasa lain dia panggil istidraj. Istidraj makna orang Allah Ta'ala beri kemewahan sehingga mereka tak sedar diri. Sehingga mereka tak tahu apa kedudukan mereka. Dia panggil, orang panggil tak sedar. Lupa diri. Lupa daratan.
lupa entah ke mana. Sebab apa? Sebab duduk dalam kemewahan, duduk dalam kemenangan, duduk dalam Masya Allah Tabarakallah dengan teori-teori. Sebab itulah kita tengok setengah orang ni, dia berteori, orang terima. Dia bercakap, orang dengar. Tapi kalau kita beri tengok dia buat kerja, tak betul juga. Itu semua tu dia panggil istidraj. Kata di sebahagian pendakwah, Allah angkat kedudukan seseorang ada kalanya bukan dengan sebab kemuliaan, tapi dengan sebab istidraj, beri kemewahan supaya mereka lagi tak sedar. Dan jatuh dari atas lebih kuat daripada jatuh di bawah. Makna naik tempat tinggi jatuh, lagi dahsyat. Kalau kita jatuh atas kerusi ya, mungkin tak patah. Orang panggil tergeliak gitu ya. Tapi kalau jatuh dari atas bumbung, patah 3. Itu maknanya kadang-kadang Allah angkat orang bukan sebab kebaikan, bukan sebab kemuliaan, tapi Tuhan angkat untuk dijatuhkan daripada tempat yang tinggi, wal'iyazubillah. Kita pun kalau nampak kita dapat kedudukan yang baik, jangan mudah nak tak sedar diri, jangan mudah lupa daratan, kata orang, sebab kita tak tahu adakah kita naik itu Allah redha ataupun naik untuk dijatuhkan. Allahu Akbar. Wa mata'un ilahin, sehingga tempoh ini ditetap oleh Allah. Tengok nota di bawah 1005. Yakni katakanlah kepada golongan kafir yang menentangmu, yang masih belum ditimpa azab di dunia, aku tidak tahu sebab penangguhannya. Barangkali itu satu cobaan bagi kamu dan satu peluang untuk kamu menikmati kesenangan hidup di dunia. Bermewah-mewahlah. Sebab dunia ni jannatul kafir, menjadi syurga bagi orang kafir. Sijnul lil mu'minin, orang panggil penjara bagi orang mukmin. Orang kafir dia boleh buat mewahlah sekejap ke suatu masa yang tertentu supaya kamu bertambah kufur engkar dan bertambah azab yang akan menimpa kamu. Allahu Akbar. Akhirnya Nabi SAW berdoa kepada Allah Azza wa Jalla ataupun membuat merayu dengan berkata, tengok akhir ayat 112. Qala rabbihkum bil haqq wa rabbuna ar-rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Allahu Akbar. Qala rabbihkum bil haqq wa rabbuna ar-rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Berkatalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, ya Rabbi. Nabi merayu dengan berkata, wahai Tuhanku, hukumkanlah di antara kami dengan mereka dengan yang benar, bil haqqi, dengan perkara yang benar. Dan Tuhan kami ialah yang melimpah-limpah rahmatnya, yang dipohonkan pertolongannya terhadap apa yang kamu sifatkan itu. Jadi Nabi akhir sekali Nabi kita berdoalah supaya Allah Ta'ala beri kemenangan kepada Islam. Nyatakanlah kepada orang kafir yang benar dan yang salah supaya mereka sedar dan mereka beriman insya-Allah. Tengok nota terakhir 1006. Doa permohonan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah makbul dan hasilnya kaum kafir musyrik yang menentang Islam telah ditewaskan dalam peperangan Badar, juga dalam peperangan Uhud. Dengan itu berduyun-duyun masuk Islam pada pembukaan kota Mekah, dan juga penduduk Taif, kabilah Thaqif yang pernah menghina Nabi 10 tahun dulu waktu Nabi pergi ke Taif, juga masuk Islam beramai-ramai. Dengan itu tersebarlah Islam ke pelosok dunia. Maknanya sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang kita baca semalam, Allah Ta'ala tunjukkan aku, lipat pada aku ni bumi, aku nampak semua tempat yang aku nampak itu, Allah Ta'ala akan sampaikan Islam ini ke tempat yang tersebut. Kita kata Alhamdulillah, sampainya Islam kepada semua. Jadi para jemaah sekalian, tamatlah ayat 112 bermakna tamatlah perbincangan kita dalam surah Al-Anbiya. Dalam surah Al-Anbiya,
surah ini diakhiri dengan ilmu Allah, pengetahuan Allah terhadap semua perkara. Tadi kita bincang di antara rahmatnya Nabi SAW adanya undang-undang hudud, undang-undang jinayah. Nampaknya keras tetapi mengandungi hikmah yang besar. Mengandungi hikmah yang besar. Tuan-tuan boleh tengok sebahagian hikmah itu dalam buku yang saya terjemahkan, nama dia Keindahan Islam. Keindahan Islam. Baiklah para jemaah sekalian, dengan ini tamatlah perbincangan kita surah Al-Anbiya sebanyak 15 siri pada pagi ini 29 Mei 2021, setelah kerajaan mengisytiharkan bahawa 1 akhir bulan Jun akan berlaku total lockdown ataupun kawalan pergerakan yang tak bergerak terus. Kita duduk di rumah, mudah-mudahan kita doa kepada Allah Azza wa Jalla semoga kita selamat, insya-Allah. Jadi kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam suratul Hajj, surah Al-Hajj, dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.